Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambung pada subtopik yang seterusnya iaitu massul mushafi wa hamluhu wa hamlul mushaf. قال الشيخ المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala, katanya massul mushafi wa hamluhu wa hamlul mushaf, menyentuh akan mushaf, idhafah masdar kepada maf'ul, dan menanggung akan dia akan mushaf. Jadi isu pula. Isu seterusnya ialah berkaitan dengan perempuan haid menyentuh Quran, mushaf lah Al-Quran, mushaf, mishaf, mashaf, boleh belaka. Mami, mushaf, mishaf, mashaf, boleh belaka baca. Dan menanggung akan dia akan mushaf. Jadi kalau sentuh mushaf, mana sentuh ni? Kalau tanggung, mana angkat gini. Wa yahrumu 'alal haidhi massul mushafi walau bihailin. Wa yahrumu, dan haramlah, haram 'alal haidhi jar majrur, atas perempuan yang haid, fa'il massul mushafi, idhafat masdar kepada maf'ul, al mushafi mudhafun ilaih. Haram ke atas perempuan yang haid oleh menyentuh akan mushaf, walau bihailin, ay walau kana massul mushafi sabitan bihailin. Meskipun adalah menyentuh mushaf itu sabit ia dengan ada lapis, bihailin. Kita boleh buat ba tu ba zaidah, hailin tu khabar bagi kana mahzuf, ataupun ba tu ta'alluq satu mahzuf, khabar kana mahzuf. Mana contoh kita letak lapis tisu ke? Contohlah. Contoh hak ni Quran ke? Kita pun lapik kain. Contoh kain ni. Kita pun sentuh. Walau bihailin, haram. Haram. Walau dengan hail. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairi ni pula, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qari ditambah. Letak hail, letak penghadang yang kata haram tu, sekira-kira kalau kita letak penghadang tu, orang panggil masih sentuh Quran. Macam tadi tu lah. Masih orang kata sentuh Quran. Tapi kalau tebal sangat, terlajuk tebal haid tu, sekira-kira orang kata bukan sentuh mushaf, maka tak haram. Itu ditambah lah Hasyiah Bajuri. Kita dah baca lah ambil dari itu tadi itu. Walau kana thakhinan. Walau kana al-hailu thakhinan. Dia sebut dah. Meskipun adalah ia penghalang itu tebal sekalipun. Thakhinan khabar kana. Tebal tu bihaitsu dengan sekira-kira tu'addu massatun lahu ailil mushaf. Sekira-kira dikira akan menyentuh akan Quran. Seolah-olah kalau tebal tu, kalau dipegang tu, disentuh tu, pada uruf, urfan ay fil urfi. Pada urfan tu masuk binaz'il khafi. Pada uruf tu orang panggil sentuh Quran lagi. Tapi kalau tebal, kira-kira kalau orang tak panggil dah sentuh Quran, maka tak panggil sentuh Quran. Contohlah dia letak kain, dia balut kain. Quran tu dia balut kain, sejuta kain. Sejuta kain mana tebal. Tebal betul tu, sejuta kain tu. Tebal sangat. Sekira-kira jarak antara Quran dengan dia tu 3 kilometer contohlah, 3 kilometer. Dia pegang kain tu. Adakah orang panggil menyentuh Quran ketika tu? Tak ada. Orang panggil sentuh kain lah. Maka waktu tu tidak haram. Li'annahu, kerana bahawasanya massul mushaf tu indal haid yukhillu, mencacat ia massul mushaf. Dia sepatutnya kalau yukhillu syakhsu lah. Mencacat ia seorang. Bita'zimi, dengan ta'zim. Yani bita'zimil Quran. Pada menta'zimkan akan Al-Quran. Mana seseorang itu sudah
Macam tadilah al-ikhlal. Akhalla yukhilu ikhlalan. Mana dia sudah mencacatkan yang sepatutnya, iaitu sepatutnya dia mentakzimkan Al-Quran dengan tidak menyentuhnya. Pada Allah Ta'ala sebut, la yamassuhu illal mutahharun. Tiba-tiba dia sentuh juga. Maka hukum dia haram. Kerana dia telah mencacatkan ta'zim Al-Quran. Sawa'un fi dhalikal mushafi mishafi. Sama ada pada demikian mushaf itu, warakul mushaf, sifat. Warakuhu tu jamak bagi waraqatun. Jamak bagi waraqatun. Waraqatani al-waraqu. Al-maktubu fihi. Kalau ikut sifatnya al-maktubatu lah. Al-maktubatu fihi. Fi'al al-mausuliyah. Wa ghairihi ataupun fihi ay fil mushaf wa ghairil mushaf. Yang dituliskan padanya, yang ni kertas-kertas, lembaran-lembaran kertasnya mushaf ataupun kertasnya hu tu balik pada mushaf lah. Waraqul mushaf, kertas-kertasnya mushaf, al-maktubu fihi, yang dituliskan padanya pada al tu al-mausuliyah, wa ghairi al, ataupun bukan, fihi ay fil mushaf, dituliskan pada mushaf, wa ghairil mushaf, ataupun selain daripada mushaf. Jadi al-maktubu sikit-sikit lah. Kalau kita buat dia tu sifat nak hakiki, patutnya waraquhu al-maktubatu. Al-maktubatu. Kalau kita nak buat na'at sababi, waraquhu, ya kertas-kertasnya, kertas-kertas mushaf, yang dituliskan padanya pada fihi, ay fiha, padanya pada kertas-kertas tu. Al-maktubu yang dituliskan padanya pada kertas tu. Tak apalah ni kitab baru, kitab kontemporari, bab-bab apa. Gitulah. Sama ada memang nak bertasamuh dalam bab nahwu ke ataupun cetakan ni memang gitu dah. Jadi kita lah balik itulah kena memperhalusinya. Macam tadi lah, li'annahu yukhillu bitta'zim. Yukhillu tu boleh banyak. Sama ada yukhillu massul mushaf. Mencacatkan oleh menyentuh mushaf itu pada mentakzimkan Al-Quran. Ataupun yukhillu syakhsu yang secara umum. Kerana menyentuh Quran tu orang junub pun tak boleh. Orang haid pun tak boleh. Menyentuh, mencacatkan ia seseorang pada mentakzimkan Quran. Maka sebab tu haram. Jadi, kita buat waraqul mushaf. Kertas mushaf al-maktubu fihi, yang dituliskan padanya pada mushaf itu. Mana yang dituliskan tulisan Quran tu dalam mushaf wa ghairil mushaf. Dan selain mushaf. Contoh kertas biasa, kertas A4 yang tulis Quran. Maka sentuh kertas tersebut yang ada tulisan Quran tak boleh juga. Wa dhalika hurmatu mashil mushafi. Wa dhalika hurmatu mashil mushafi. Dan bermula demikian pengharaman menyentuh mushaf. Khabar sabitun. Khabar mahzuf. Sabit ia. Kenapalah pula banyak semut ni? Kau sebab roti. Jangan lah. Jangan sebab roti. Untuk rapat kan. Duduk kat hutan banyak semut pula. Payah. Sapu. Allah Akbar. Wadhalika hurmatu masil mushafi itu sabitun ni qawlihi. Kerana firmannya Allah Ta'ala,
La yamassuhu illal mutahharun. Dia mutahharu kan mutahharun. Kau ada kiraat belakang tu. Ah, cek Quran kali. Dia mutahharun kan mutahharun. Takut ada kiraat. Boleh baca belakang. Macam tu lah. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Yathurn ada yang baca dengan yattahurn. Ada baca dengan sabdu. Ada yang baca yathurn tanpa sabdu. Ada baca dengan sabdu. Qiraat lah. Yang kita ceknya al-mutahharun. Wa huwa dan bermula dia qauluhu ta'ala tu khabarun. Khabarun tu khabar. I'rab khabar. Khabar bermakna nahyi. Khabar dengan makna larang. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia bukan nahyi secara direct. Dia bukan nahyi secara direct. Sebab nahyi ni dia kena khitab. La tusalli, jangan kamu sembahyang. Contoh. Jangan kamu sembahyang. Ni dia tak khitab ni. La yamassuhu, tidak menyentuhlah akan Al-Quran illal mutahharun, melainkan orang yang suci. Al-mutahharun sekali di tafsir belakang tu al-mutatahhirun. Al-mutahharun dengan makna mutatahhir. Sebab mutahharun tu isim maf'ul. Isim maf'ul. Sedangkan yang murad di sininya isim fa'il, al-mutatahhir. Macam inilah. Allah Ta'ala munazzahan. Al-munazzahu. Allah al-munazzah. Yang disucikan. Seolah-olah gitulah. Ada al-munazzah bermakna al-mutanazzihu. Yang maha suci. Yang suci ia. Gitu Jadi dia khabar dengan makna nahi. Dia bukan nahi secara tapi pengkhabaran larangan. Waliqaulihi, atah pada qaulihi ta'ala, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak menyentuhlah maf'ulun bih akan Quran itu melainkan fa'il oleh orang yang suci. Tahirun tu fa'il, illa tu mulghah, dilarangkan. Rawahu ad-Darqutni, telah meriwayatkan akan hadal haditha fa'il oleh Darqutni, ataf wal hakimu dan hakim. Noktah. Dikuatkan lagi lah. Wa qala, dan berkatalah ia, zahirnya pada hakim lah. Sebab dia a'id dhamir pada yang terdekat. Isnadu hadzal hadithi, bermula sanad hadis ni ala syarti aisabitun, sabit ia ala syarti sahihi, atas syarat hadis sahih. Syarti bila ala syarti sahih, faham dah itu Imam Hakim. Sebab Imam Hakim dia ada nama kitab Al-Mustadrak. Dia mengumpulkan hadis-hadis yang menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih, yang tak diletakkan dalam Bukhari dan Muslim. Imam Hakim ada nama kitab Al-Mustadrak. Dia mengumpulkan hadis-hadis sahih yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tak ada dalam Bukhari Muslim. Faham? Itu dia kata ala syartis sahih. Faham dah? Itu Imam Hakim lalu. Atas syarat sahih. Habis. Syarti jar majrur as-sahihi mudhaf ilaih. Wa kadza yahrumu wa kadza hurmatu massil mushaf yahrumu hamlul mushaf. Seperti mana demikian haram menyentuh mushaf, haram membawanya, menanggung akan mushaf, idhafah masdar kepada maf'ul. Li ghairi daruratin. Haram tu tanpa darurah. Makna kalau darurah boleh. Sekali dia sebutlah darurah macam mana. Sebab apa haram? Li'annahu, kana bahwasanya sya'an khabar, idza haruma massul mushaf. Jikalau haramlah oleh fa'il menyentuh akan mushaf, maka fahamluhu, maka bermula menanggung akan mushaf, khabar. Aula min masihi, lebih utama daripada menyentuhnya. Kalau sentuh pun haram dah, bawa lagi haram. Lianna hamlal mushaf, kerana bahwasanya yang menanggung mushaf tu aid kepada hamlahu, isim lianna khabar, ablaghu, terlebih mubalaghah. Terlebih
mubalaghah. Mana lebih gila lah. Kalau masuk mushaf tu haram dah. Apatah lagi sentuh. Illa ayyakuna al-mushaf sabitan fi amti'atin. Fi ta'alluq suatu mahzuf khabar yakun. Yakun dhamir mustatir huwa kembali kepada mushaf. Melainkan ayyakuna bahawa adalah ia mushaf itu sabitan. Sabit ia fi amti'atin pada benda. Makna kita letak Quran ni sekali dengan benda dalam beg. Kemudian kita angkat beg tu. Itu tak ada masalah. Okay, kita letak mushaf sekali dengan benda lain. Benda lain tu tak semestinya harta, kitab ke, apa-apa yang tidak perlu kepada wuduk lah. Yang kita boleh angkat dia. Okay, hak tu tak ada masalah. Tapi tak ada masalah tu, walam taqsid. Tidak mengqasad ia sama sekali perempuan tersebut, hamlal mushaf. Akan menanggung akan mushaf. Selama mana dia tidak qasad menanggung mushaf. Tapi kalau dia letak mushaf dalam beg, dia letak kitab sekali dengan barang lain, dia angkat beg tu dengan qasad untuk menanggung mushaf, haram. Tapi tak qasad menanggung mushaf, bi khususin mushaf. Dengan tertentu pada diri mushaf tu. Tak qasad untuk angkat mushaf tu sendiri. Walaupun ada benda lain, maka tu tidak haram. Bi'an taswi. Wa dhalika adamu qasdiha hamlahu bi khususihi musawwarun. Tu taswi dia. Tu takdir bawa mahzuf. Ta'alluq satu mahzuf. Wa dhalika adamu qasdiha hamlahu bi khususihi musawwarun bi an qasadat, dengan sekira-kira bahawa telah berqasad ia haid maf'ul bih akan al-amti'ata, akan barang faqat saja. Ada mushaf tapi qasad angkat barang saja. Ataupun ataf pada qasadat aulam taqsid, ataupun tidak mengqasad ia perempuan tadi akan syai'an maf'ulun bih, akan sesuatu. Au qasadat huma, ataupun telah mengqasad ia perempuan huma akan keduanya, barang dan juga Quran. Dia qasad barang boleh angkat. Tak qasad apa-apa boleh angkat. Atau qasad Quran sekali barang boleh angkat juga. Au kana abih, ataupun au kana atah pada qasadat, ataupun adalah fi'il naqis. Adalah hunaka di sana daruratun. Daruratun itu isim kana muakhar. Hunaka ta'alluq suatu mahzuf khabar kana muqaddam. Ataupun di sana ada darurah ila hamlil mushaf, kepada menanggung akan mushaf. Contohnya banjir. Dibawa Quran tu sekali dengan banjir. Itu tak ada air sembayang ni. Kita perempuan yang haid, kita nak menyelamatkan mushaf daripada masuk longkang, masuk sungai, kita apa ambil? Itu darurah. Tak dan dah. Tak ada nak tunggu haid itu sampai suci. Baru nak ambil, kawan tu dah habis dah. Dah pergi dah dengan arus sungai tu. Itu tak ada masalah. Contoh dia ka khaufi, ta'alluq satu mahzuf. Wa dhalika ad-daruratu ila hamlihi thabitun ka khaufin alaihi. Seperti takut ke atas mushaf tu, min nahwi gharqin, seperti umpama tenggelam. Au harqin, ataupun terbakar. Au wuqu'il mushaf, atau jatuhnya mushaf, ataupun beradanya mushaf fi yadi kafirin, pada tangan orang kafir. Au qadhuratin, ataupun sebab takut terkena kotoran najis. Walam tatamakkana, tamakkana yatamakanu, wala tatamakkan, dan tidak mampu. Tatamakan bermakna al-qudrah alaih. Tidak mampu ia perempuan haid minat taharati, daripada bersuci. Takkan dia nak bersuci pula, nak berwuduk baru nak ambil. Tak ada nah. Dah berwuduk ketika tu haram. Maka fayajuzu hamlul mushaf. Maka haruslah oleh menanggung akan mushaf. Hamlu fa'il, hu mudhaf ilaih, idhafah masdar kepada maf'ul. Bahkan idrab intiqali. Bahkan yajibu akhdhul mushaf, wajib oleh mengambil akan mushaf, hina idin, ketika itu, ay hina idh kana al-khawfu alaihi min nahwi gharqin ila akhirih. Kama dzakarahu, seperti mana barang yang telah menyebut akan barang fit tahqiqi. Siapa yang sebut? Bila tengok kitab tahqiq mana Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ataf tahqiq wal majmu'i, dan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Selesai. Wal qawlu bi tahrimi dhalika. Yang nak sebut khilaf lah ni. Dan bermula pandangan bi tahrimi dhalika hamlil mushaf, ataupun wa massil mushaf tu, dengan pengharaman demikian menanggung mushaf.
Huwa itu dhamirus sya'an, dhamirus sya'an, dhamirul faslin. Ialah ialah madhabu jumhuril fuqaha'i. Madhab majority fuqaha. Madhabu khabar, jumhuri mudhaf ilaih, al-fuqaha'i mudhaf ilaih. Jumhur fuqaha. Amma ma qila, adapun bermula barang. Mubtada. Qila yang dikatakan akan barang. Bayan min annal murada bil Qur'ani huwal lawhul mahfudhu wa bil mutahhirina al malaikat al malaikatu famardudun. Nah, adapun bermula barang yang dikatakan akan barang. Min tu bayan ma. Apa yang dikatakan tu? Annal murada isim anna, bahwasanya perkara yang dikehendaki, murad ta'alluq ba bil Qur'ani, dengan Quran, bil Quran jar majrur, dengan Quran itu huwa dhamir faslin, ialah khabar anna, al-lauhul mahfuz, ialah lauh sifat al-mahfuz. Terjemah Zuhair, papan yang dijaga, tapi ni lauh mahfuz lah, ma'ruf lah. Maksud Quran situ bukan Quran sungguh, tapi lauh mahfuz. La yamassuhu ay la yamassu al-lauh mahfuz, bukan Quran. Wabil mutahhirin, dan perkara yang dikehendaki dengan mutahhirin, iaitu pada ayat illal mutahharun tu al malaikatu. Ialah malaikat, bukannya manusia. Jadi seolah-olah la yamassuhu illal mutahharun ay la yamassu lauhal mahfuz illal malaikah. Mana malaikat saja yang menyentuh lauh mahfuz. Maksud gitu. Tapi famardudun. Jawab lagi pula khabar bagi ma. Maka itu tertolak. Kenapa? Li'annal wasfa bitanzili. Kerana sifat tu bitanzili. Ay li'annal wasfa thabitun bitanzil. Kerana menyifatkan. Yang ini menyifatkan yang la yamassuhu illal mutahharun tu bitanzili, dengan penurunan. Sebab apa yamassuhu tu kita balik pada Quran? Sebab ada sifat tanzil, bitanzil, bahawa ta'alluq satu mahzuf khabar anna, ai sabitun bitanzil. Tanzil ni penurunan. Jadi lauh mahfuz bukan turun. Allah Ta'ala sebut fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, tanzilum mir rabbil alamin. Ia satu penurunan daripada Tuhan sekalian alam. Jadi penurunan ni, adakah lauh mahfuz turun? Tak ada. Ayat Quran. Zahirun fil mushafi. Jadi zahirun tu khabar anna. Jadi al-wasfu ta'alluq pada bitanzil. Ba tu ta'alluq pada wasfu dah. Wasfu masdar. Kerana kerana menyifatkan dengan turun, dengan penurunan pada perkataan firman Allah Ta'ala tu, zahirun fil mushafi. Zahir ia sifat dengan penurunan tu pada mushaf. Mushaf tu yang diturunkan Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam bentuk Quran, dalam bentuk perkataan kalamullah lafzi, ditulis dalam mushaf. Itu dari sudut Quran. Itu maksud Quran. Bukan maksudnya lauh mahfuz. Kerana ada sifat penurunan. Lauh mahfuz bukan turun. Diraklah. Wa aidan, lagi pula hujah keduanya, al-malaikatu, bermula para malaikat. Mubtada, kulluhum taukid, bermula sekalian mereka itu malaikat, khabar. Mutahharun. Mutahharun tu bil ijma'i, dengan ijma'. Tapi mutahharun tu bermakna al-mutatahhir. Dengan makna mereka yang suci, bukan yang mereka yang disucikan. Mutahharun kan isim maf'ul. Yang disucikan, bukan yang disucikan, tapi yang suci mereka itu. Bil ijma', dengan ijma' ulama. Maka fal mutahharu fil ayati, maka bermula yang perkataan al mutahharu fil ayati dalam ayat Quran tu bimakna ay khabar sabitun. Sabit ya bimakna al mutatahhiri, dengan makna al mutatahhir, yang suci, yang suci. Apa maksud mutatahhir? Al-istinaful bayani. Wahwa, dan bermula dia di al-mutatahhir min sya'nil mutatahhir, daripada keadaannya, pesen orang yang bersuci ni ialah at-tatahhuru, bersuci minal ataupun suci minal hadatsaini, daripada dua hadas, iaitu hadas kecil, hadas besar. Atas pandangan yang kata dua hadas lah. Atas pandangan ulama yang ada tiga hadas lah. Hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Hadas kecil yang batal wuduk, hadas pertengahan bagi orang junub, hadas besar bagi orang haid nifas. Besar, pertengahan dan kecil berdasarkan tahap pengharaman terhadap dia. Jadi pengharaman terhadap orang haid lebih banyak daripada junub dan batal wuduk. Sebab tu sekarang ni kita duk bahas benda-benda haram kat atas perempuan haid banyak. Tak habis lagi. Tu. Habis.
Qala al-Jalalu. Jalal sini Jalaluddin Asyuti ataupun Jalaluddin Mahalli lah yang nak sebut pada kitab tafsir Jalalain ni. Qala al-Jalalu. Telah berkata oleh Jalal, Al-Mutahharun. Bermula orang Al-Mutahharun, bermula orang-orang yang suci itu alladzina tahharu, ialah orang-orang. Jadi alladzina kita buat khabar, Al-Mutahharun mubtada. Bermula mutahharun itu ialah orang-orang yang tahharu, yang mensuci oleh mereka itu alladzina maf'ulun bi anfusahum, akan diri-diri mereka itu alladzina minal ahdathi, daripada hadas-hadas. Itu maksud al-mutahharun, bukan bermaksud malaikat. Itu lebih jelas lagi. Wa qala al-Imam Abu Hanifah, dan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah, maqul qaul, dia kata begini, ya juzu hamlul mushafi, haruslah oleh menanggung akan mushaf. Mazhab Abu Hanifah kata. Wa massuhu wa massul mushaf bihail, dengan penghadang. Jadi bila seorang menyentuh mushaf, penghadang. Khilaf ulama. Abu Hanifah kata boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab tu dia buat ghayah, walau bihail. Ghayah tu kebiasaannya bila buat ghayah, makna nak rak pandangan yang kata boleh. Walau bihailin. Walaupun dengan ada penghadang sekalipun, maka hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i untuk dia tu untuk dia tu Allahumma salli ala Muhammad sentuh. Tapi kata Imam Abu Hanifah boleh. Tapi mazhab Hanafi kena tengok baliklah semula mazhab Hanafi, sebab dia kata Imam Abu Hanifah kata. Belum tentu mazhab Hanafi begitu, mungkin ada tafsil. Okey. Wa qala Daud, dan telah berkata oleh Daud. Daud ni Daud Al-Zahiri, mazhab Al-Zahiri. Dia kata pula la ba'sa bihima ay bihamlil mushaf wa massil mushaf lil mu'mini, bagi orang mukmin tidak ada masalah sama sekali untuk menyentuh mushaf dan menanggung mushaf bagi orang yang beriman mutlaqan, secara mutlak. Mutlaqan ni sama ada bihail ataupun tanpa hail. Boleh berlaku. Bagi orang mukmin secara umum, orang haid ke tak ada haid, boleh berlaku. Teruk sangat ni. Tadi Daud Al-Zahiri. Boleh berlaku pula. Wa qala Tawusu, tapi boleh berlaku ni hak Daud Zahiri biasanya yang tak boleh diamal lah, sebab dia biasanya syadz. Wa qala Tawus, dan telah berkata oleh Tawus, yahillani, halalah oleh kedua-duanya hamlul mushaf dan mashul mushaf, menyentuh dan mengangkat mushaf itu halal li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al hadathi, bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan hadas. Ketika mereka ni berhadas boleh pegang Quran, boleh sentuh Quran, tapi bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu pendapat Tawus. Wa kharaja bil mushafi, dan telah keluarlah dengan mushaf Al-Quran itu fa'il ghairuhu ghairul mushaf, oleh selainnya selain mushaf. Mana? Katauratin, seperti Taurat, wa Injil, dan Injil, wa mansukhi tilawatin, dan yang dimansukhkan bacaan, minal Qur'ani, jar majrur, daripada Quran, ghayahnya wa illam yansakh hukmuhu hukmul Quran. Hukmuhu hukmul Quran. Meskipun mansukh ataupun terpadamlah oleh hukumnya hukum Quran tersebut. Mana hukum tak ada dah. Tapi hukum masih ada, hukum belum dimansukhkan lagi. Mansukh kan? Lam yunsakh lah. Lam yunsakh hukmuhu. Tidak dimansukhkan akan hukumnya hukum Quran. Hukum Quran masih ada. Contoh berzina. Tapi bacaan ayat berzina tu tak ada dah. Hanya wala taqrabuz zina saja. Okay. Fala yahrumu, maka tidak haram ia massu ghairil mushaf, menyentuh selain mushaf, iaitu Taurat, Injil, mansukh tilawah dan sebagainya. Kalau menyentuh Al-Quran dalam phone itu dipanggil mushaf ataupun screen phone. Hak tu berlaku khilaf ulama kontemporari lah. Rasa mufti wilayah ada buat kot dalam web dia tu. Rasa ada khilaf. Asal ada khilaf. Adakah kita dikira menyentuh Quran ataupun tidak? Wallahu a'lam. Sebaiknya kalau kita buka apps Quran tu, waktu keluar apps Quran tu, tak payahlah sentuh. Tak payahlah sentuh apa nama tu? Ayat-ayat tu. Seperti mana contohnya kalau kita kitab tafsir Ibn Kathir contoh. Okay, kita boleh tak bawa dia? Boleh, sebab dia lebih ayat Quran tu sikit daripada tafsir. Tafsir lebih banyak. Okay, boleh bawa. Bila kita buka tafsir, jangan sentuh bahagian ayat Quran. Sebab dia kira menyentuh Al-Quran. Begitu. Ala kulli hal ada khilaf lah dalam bab phone. Wallahu a'lam.
Cumanya kalau sampai tahap bawa phone pun tak boleh sebab ada apps Quran yang tidak dibuka, tu nampak macam mubalarah sangat. Terlalu keterlaluan sangat. Padahal kita tak buka apps Quran pun. Kalau kita buka apps Quran dalam tanda, mungkin ada isu. Adakah kita dikira bawa Quran ataupun tidak? Tapi kalau apps Quran tidak dibuka, ditutup pula phone tu, bawa dalam tanda, kalau kata seolah-olah macam bawa Quran, macam agak keterlaluan sikit lah. Sebab kita ni bawa phone. Dan phone tu kan ada apps macam-macam. Wallahu a'lam tu. Dia boleh check lah lawan web yang fatwa-fatwa lah. Kita ada tu. Fatwa mungkin ada lah. Lizawali. Kerana apa boleh? Ilat. Lizawali hurmatiha. Hurmati. Kerana hilang oleh pengharamannya. Pengharamannya. Mana? Jadi dia sebut umum tu. Lizawali hurmatiha hurmati as-salasati. Kerana hilanglah oleh pengharamannya, idhafat masdar kepada fa'il, pengharaman 3 tu. Iaitu satu selain mushaf, iaitu Taurat, Injil dan mansukh tilawah, 3 tu. Bin naskhi sababiyah, dengan sebab nasakh iaitu tidak ada hukum. Tidak ada tilawah, nasakh ai naskhi tilawatihi, bal bitabdili, bahkan bar idrak intiqali, bahkan apatah lagi dengan sebab bitabdil, iaitu penukaran fil awwalaini, pada 2 yang pertama. Mana 2 pertama? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil berlaku tabdil. Dia tidak asli lagi dah. Dia sudah berlaku perubahan. Maka itu tidak ada masalah kita pegang. Bahkan kita baca pun tidak ada masalah. Sebab dia bukan lagi ayat suci Al-Quran. Dia bukan ayat-ayat suci Allah Ta'ala. Ayat-ayat kalamullah lafzi dah. Sebab dia sudah tabdil. Sudah ditukar oleh padri-padri. Habis. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu yang maha mengetahui. Habis. Wallahu a'lam. Jadi kita rehat sebentar, lepas tengah kita sambung balik insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.